Okey, syarat seterusnya untuk menjadi seorang hadanah ni, seorang hadin, penjaga kanak-kanak ni, dia seorang yang ifah dan amanah. Yang mana maksudnya adalah penjaga kanak-kanak bukan seorang fasik. Kerana orang fasik tidak boleh diberi kuasa dan tidak boleh diberi kepercayaan untuk jaga amanah. Kerana jaga kanak-kanak ni dikira sebagai amanah. Maka dia kenalah seorang sifat adil, pandai jaga maruah diri dan kuat pegang agama ni lah. Okey. Namun dikira sebagai zahir saja. Okey. Ini adalah dari segi hukum yang disebut oleh mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab-mazhab lain lah. Namun di sini ada pandangan lain disebut oleh Ibn Qayyim, mengatakan bahawa tidak syaratkan sifat adil pada penjaga kanak-kanak. Kerana kalau mensyaratkan sifat adil boleh menyebabkan berlaku kesulitan yang besar. Kerana pertama disebabkan bilangan mereka tu orang adil sikit jumlah. Ni macam kes adil yang ditetapkan dalam definisi wali nikah lah. Memang dalam kes wali pun susah nak cari orang adil mengikut definisi yang telah ditetapkan oleh syarak kan, yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berteruskan melakukan dosa-dosa, yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Jadi definisi tersebut memang ketat lah kan. Jadi kalau hadanah pun sama juga, akan menyebabkan susah. Jadi menyebabkan tidak siapa boleh jaga. Mak fasik, ayah fasik, maksudnya tidak menepati definisi tersebut kan. Jadi akan menjadi kesulitan lah. Semua tak boleh nak jaga Melaka kan. Jadi siapa nak jaga? Begitulah. Jadi yang pentingnya kerana secara semua jadinya bila ada hubungan darah tu, dia akan ambil berat lah. Tak kira mak tu free hair ke contohnya kan, ataupun dia bekerja di tempat-tempat yang yalah, zaman sekarang ni banyak lah free hairnya, kemudian pakaiannya kan. Jadi tapi dia dengan sebagai sayang dia boleh jaga je dengan baik kan. Ada je atau sekolah agama, sekolah kafar semua sekali tu, apa kerjanya itu free hair kan. Dan ikut Imam Abu Zuhrah, dia kata tidak boleh difahami sini bahawa pengagama yang teguh merupakan syarat bagi mendapatkan hak penjagaan ini, kerana seumumnya orang yang longgar pengagama pun juga layak mendapat hak penjagaan. Mereka jika sifat fasik yang terdapat pada diri lebih mudarat terhadap masalah kanak-kanak yang itu, yang akan terbentuk atas tingkah laku dan peribadi yang negatif. Memang kalau hak jadi macam tu akan jadi negatif perangai, hak tu memang dikira boleh memberi mudarat. Yang tu dikira sebagai tak layak jadi penjaga. Tapi kalaulah dengan sifatnya, mungkin dari penampilannya itu kan, yang mana tidaklah memberi kesan negatif, mungkin dia juga atau anak ke sekolah agama kan, macam kat kita sekarang ni, tidaklah menyebabkan dia tidak berhak mendapat hak penjagaan. Okey, dalam keadaan ini dia tidak layak menjadi penjaga kanak-kanak lah, kerana dirinya itu tidak amanah dan tidak mampu menjaga kanak-kanak berkenaan. Bukannya atas dasar longgar pegang agama. Namun jika pegang agamanya longgar itu tidak menjejaskan adat dan agama kanak-kanak, maka dia layak menjaga hak penjagaan. Okey, seterusnya bermukim. Syarat ini syarat umum yang disebut oleh para ulama dulu, kerana musafir pada zaman dulu tu boleh memberi mudarat, boleh memberi mudarat, boleh memberi bahaya kepada kanak-kanak kerana terdedah kepada kematian lah kan, dengan musafir yang terlalu panjang kan. Jadi itu dikira sebagai asas kan. Dikira sebagai asas lah. Jadi bermakna kalau lah dikira sebagai salah seorang daripada, contohnya ibu nak bermusafir untuk ada hajat lah, musafir seperti niaga, pergi haji dan semua dengannya, maka hak itu diserahkan sementara kepada anak lah, kepada bapa contohnya, kepada bapa. Namun jika musafir itu tidak memberi mudarat kepada anak, maka bolehlah dia buat sekali lah. Macam sekarang ni musafir tak ada mudarat, senang kan, selamat semua sekali. Jadi biasanya bawa jugalah anak tersebut musafir bersama ibunya, seperti pergi umrah kan, pergi melancong semua sekali. Itu sebab asas dia tidak diberikan itu adalah bimbang keselamatan kanak-kanak tersebut lah, yang masih lagi lemah, yang tidak mampu menghalangi perjalanan yang panjang tersebut. Okey. Seterusnya isu yang ibu tidak berkahwin lagi. Ini juga syarat yang disebut oleh para ahli ulama lah. Sebab dia ada nas yang berkaitan perkara ini. Nabi kata anti haqqu bihi malam tangkihi. Kamu terus berhak kepada kanak-kanak ini selama mana kamu masih belum lagi bernikah lain. Kamu masih belum bernikah lain.
Jadi oleh kerana kenapa? Kalau bila dia kahwin, maka penumpuan dia akan tertumpu kepada suami baru pula. Sedangkan anak itu perlu penjagaan secara khusus. Maka akan bertembung di sini dan dibimbangi kalau isteri mengutamakan anak akan timbul perasaan cemburu. Bimbang pula jadi apa-apa pada anak. Jadi mangsa pula. Sebab itulah penjagaan anak tersebut diberikan kepada bapa. Kan? Tu dia punya asas dia gitu. Sebab perkara ni bimbang, cemburu. Kan? Bila mak beri perhatian kepada anak dia sendiri. Sedangkan suami berhajat pada ibu. Bila kahwin dia kena utamakan suami dulu. Itulah yang dikira bimbang tentang perkara ni. Maka bila mak kahwin lain, gugur hak penjagaannya dapatlah kepada bapa. Okey, namun di sini ada dua keadaan lah yang dikecualikan. Kalau ada persetujuan, yang pertama berlaku persetujuan bapa kandung dengan bapa tiri, supaya kanak itu tinggal bersama. Dalam keadaan ini hak penjagaan ibu kekal lah, dan menggugurkan hak penjagaan nenek. Kalau ikut ranking memanglah ibu kemudian nenek kan. Tapi kalau bapa kandung setuju, bekas isteri itu terus jaga dan bersama dengan ibu suami hak baru pun setuju juga, maka kekal hak penjagaan pada ibu. Yang kedua, suami baru kepada ibu tersebut ada hubungan mahram lah dengan kanak-kanak tersebut, seperti si perempuan tersebut yang tu berkahwin dengan, contohnya dengan adik-beradik kepada bekas suami lah. Kahwin dengan bekas adik ipar, kahwin dengan pak saudara kepada suami contohnya, yang juga berhak pada hak penjagaan. Kan? Maka di sini hak penjagaan kekal lah kepada isteri tersebut lah. Sebab bila ada hubungan darah ni, dia akan timbul juga perasaan kesayang, walaupun dia tu kira jauh dah tu kan. Tapi bila ada hubungan kesayang, dia akan tolong menolong lah, nak membantu untuk jaga kebajikan kanak-kanak tersebut lah. Okey, namun menurut mazhab Zahiri dan Hasan Al-Basri, tidak gugur hak hadanah ibu jika dia berkahwin lagi, sama ada berkahwin dengan lelaki ajnabi ataupun bukan ajnabi, sama mana ibu dan suami baru ibu seorang yang amanah. Dan seterusnya syarat ke-6, penjaga tersebut tidak ada penyakit yang berpanjangan yang boleh memberi mudarat kepada penjagaan, seperti batuk kering dan seumpama dengannya lah. Kerana dia sendiri tidak sihat, macam mana nak jaga orang. Dan juga isu bekerja kan, bagaimana isu jika ibu bekerja. Kata jika ibu seorang bekerja dan terlalu sibuk kerja itu sehingga menghalang dia menjaga kerana itu, sehingga tak abad kebajikan anak, maka tak layaklah untuk mendapatkan hak hadanah. Namun jika kerja tidak menghalang daripada jaga anak, tidak gugur hak hadanah. Ini banyak berlaku lah kan. Maksudnya kalau dia kerja sekalipun, dia akan hantar anak tersebut ke nursery dan seumpama dengan dalam konteks sekarang ni lah. Okey. Kesan daripada tidak memenuhi hak penjagaan, kalau tak cukup syarat kan, maka gugurlah hak penjagaan, maka dapat kepada orang yang berikutnya. Jadi antara perkara yang boleh disabitkan tidak cukup hak, cukup apa ni? Tak cukup syarat penjagaan. Pertama dia mengaku, ataupun si ibu tu mengakulah, contohnya dia tu sakit, batuk kering kan, semua dengannya, ataupun ada bantahan daripada yang berlawan dengannya, seperti bekas suami ya, dituduh isinya itu seorang yang mempunyai akhlak yang buruk, yang keji, pekerjaan yang tidak baik kan, yang boleh memudarat kepada akhlak dan tingkah laku kanak-kanaknya. Itu sebagai contoh lah kan. Maka gugur hak penjagaan. Dan seterusnya penyiasatan hakim. Okey, masa hakim menyiasat, memang betul lah bahawa dia tak layak untuk jadi penjaga. Okey, hak lawatan anak. Okey, setiap yang terlibat, maksudnya jika hak penjagaan ni dapat kepada bapa ke kepada ibu kan, pihak yang tak dapat tu berhak hak lawatan, sebab dia ada hak keibu bapaan untuk jaga, untuk memenuhi naluri seorang bapa ataupun seorang ibu. Jadi dia ada hak untuk melawat anak-anaknya itu, walaupun dijaga oleh isterinya ataupun dijaga oleh suaminya. Dia berhak kepada hak penjagaan tersebut kan. Jadi di sini adalah perkara yang dibincangkan perkara ini, kerana kalau tidak kerana hubungan kesayang tersebut, hubungan darah tersebut tetap wujud walaupun yang berpisah ni ibu bapa. Jadi jangan hancurkan masa depan anak tersebut, perasaan anak-anak tersebut, sebab kanak-kanak masa kecil diperlukan kasih sayang. Jadi kasih sayang tu, bapa ada kasih sayang dia, ibu ada juga ada kasih sayang dia.
Jadi jangan diputuskan silaturahim antara anak dengan ibu ataupun anak dengan bapa. Allah SWT berfirman, la tudaru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Janganlah menjadikan seorang ibu itu menderita kerana anaknya dan juga menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya. Jadi ini merupakan isu yang disepakati oleh para fuqaha lah. Walaupun mereka banyak berselisih tentang perkara cabang, cuma yang penting lawatan tersebut dapat memberi kepuasan hati dah. Mungkin dah tempoh-tempoh yang disetujui, yang ditetapkan, yang dapat memenuhi naluri sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang bapa. Inilah rumusan yang dibuat oleh Syekh Mustafa Bugha lah. Kan? Jadi dia kata sini, dia kata hak lawatan anak adalah dibenarkan setakat yang termampu dilakukan oleh ibu atau bapa tanpa mengganggu mempunyai hak hadanah. Itu juga boleh juga lakukan sebuah perjanjian dan persetujuan bersama antara ibu dan bapa kandung dalam urusan lawatan ini demi kemaslahatan semua pihak, khususnya maslahat si anak. Begitu perjanjian tersebut hendaklah dilakukan dengan mengkira hati dan perasaan semua pihak yang terlibat dan dilaksanakan dengan tata cara yang bertepatan dengan kehendak syarak lah. Seperti tidak ada khalwat antara bekas suami dengan bekas suaminya itu, bekas isterinya itu. Di sini ada beberapa kes tu hadanah yang telah diputuskan dalam mahkamah di Malaysia kan. Jadi banyaklah kes yang telah diputuskan. Kalau nusyus tidaklah menyebabkan dia tidak dapat hak hadanah lah. Nusyus ni dengan suami saja kan. Hak hadanah dia tidak diisu Okey. Jadi itulah di antara tajuk yang berkaitan dengan perkara ini. Maka dikira inilah tajuk terakhir yang berkaitan dengan tajuk sistem keluarga Islam. Semoga jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.